Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MTEM sebagai NGO yang memayungi kemajuan ekonomi Bumiputera telah menerima banyak aduan berkenaan dengan masalah yang dihadapi pertubuhan yang mewakili usahawan Melayu atau Bumiputera. Yang hadir pada pagi ini adalah dalam sektor telekomunikasi. Yang telah sudi hadir bersama kita hari ini untuk menyampaikan suara ahli mereka terhadap khalayak dan pada pemegang taruh. Difahamkan sejak 6 tahun kebelakangan ini, para kontraktor telekomunikasi milik Bumiputera berasa amat tertindas apabila Telekom Malaysia tidak lagi mengendahkan keluhan mereka, terutama sekali tawaran harga bidaan yang tidak mengikut perkiraan yang munasabah dan mengikut keperluan di dalam pelaksanaan dan pengurusan projek-projek yang diagihkan. Buah pandangan serta keluhan para kontraktor ini melalui persatuan-persatuan ini seringkali dipandang sepi. Bukan sahaja tidak diendahkan oleh pengurusan TM, tetapi diiringi pula dengan kenyataan-kenyataan berbau ugutan. Cubaan untuk membawa pandangan tersebut ke meja rundingan bersama pengurusan atasan tenaga TM, termasuk dengan menghantar surat kepada Ketua Pegawai Eksekutif TM pada 31 Mac 2022 tidak dilayan, dan sehingga hari ini tiada apa-apa maklum balas diterima. Kesabaran persatuan terhadap TM tidak dapat lagi dibendung dengan pengumuman projek turnkey baru-baru ini apabila hampir 100% beban untuk melaksanakan projek seperti kerja-kerja merancang, membekal dan lain-lain telah diletakkan di bawah tanggungjawab para kontraktor dengan beban risiko yang lebih tinggi. Tetapi TM masih berdegil untuk mengekalkan tawaran harga yang tidak munasabah. TM dilihat lebih senang mencuci tangan dengan memindahkan semua masalah pelaksanaan projek kepada kontraktor tanpa mengambil kira kos yang terpaksa yang ditanggung oleh mereka. Kita khawatir sekiranya program ini diteruskan, lebih ramai kontraktor Melayu dan Bumiputera khususnya akan gulung tikar. Apalah arti menyediakan program-program pembangunan vendor yang berbagai, tapi akhirnya mendapat untung orang lain juga. Oleh itu, MTEM menyarankan kerajaan agar sudi mendengar dan mengambil tindakan sewajarnya, pada masa sama turut mengingatkan akan tanggungjawab sosial TM serta GLC yang lain agar komited menyokong pembangunan ekonomi Malaysia Bumiputera, termasuklah pembangunan program vendor dengan bersungguh-sungguh. Sebelum ini MTEM telah mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan ahli-ahli vendor Petronas yang telah sama juga tertindas. Jadi sekarang ini, pada hari ini kita membuat satu visi berkenaan dengan tenaga telekomunikasi punya industri, dan pada kami kerajaan memang perlu melihat dalam perkara ini dan membincangkan arah tuju, terutamanya berkenaan dengan vendor-vendor yang berkaitan dengan GLC ini, terutamanya vendor-vendor yang diklasifikasikan sebagai Melayu dan Bumiputera. Itulah kenyataan kami daripada MTEM. Saya silakan Datuk Zakaria untuk memberikan pendapat beliau berkenaan dengan telekomunikasi vendor dengan Telekom Malaysia. Terima kasih Tuan Haji Alim. Terima kasih juga kepada semua kawan-kawan media yang hadir. Alhamdulillah, pagi ini sebenarnya hasrat saya datang di Dewan Perniagaan Melayu ni adalah sebagai memohon pertolongan. Memohon pertolongan untuk anak-anak buah saya bernafas. Bernafas. Bukan nak hidup senang, nak bernafas. Jadi seperti yang dimaklumkan, PKTM ini telah wujud hampir 30 tahun.
ya, 30 tahun. Jadi selama ini memang kita tiada masalah untuk berbincang, untuk bertukar pendapat dengan pihak TM, tidak ada masalah. Ya. Ada yang kita dapat, ada yang kita tak dapat. Tetapi sejak kebelakangan ni agak sukar untuk kita menjumpa dengan pengurus atasan. Ya. Jadi banyak proposal, cadangan yang telah kita berikan tapi tidak dilayan. Di belakang saya ini separuh saja yang hadir. Tapi kita punya ahli lebih kurang dalam, kalau kita gabungkan semua, hampir dekat 1,000. Ya, dekat 1,000 ya. Satu Malaysia. Jadi kalau saya nak kumpulkan satu Malaysia ni, Tuan Haji, agak ramai ya, ramai. Jadi pada saya, kita nak berbincang, bukan kita nak nak bertukar pendapat ya, bertukar pendapat. Dengan keadaan ekonomi sekarang, harga barang yang agak meningkat naik 30%, ada yang 40%. Jadi beban tu dah mula ditanggung pada pihak syarikat. Jadi saya bagi pihak PKTM ni adalah mewakilkan anak-anak syarikat satu Malaysia untuk berbincang, kalau boleh dipertimbangkan. Tapi nampak macam susah lah. Jadi bagi pihak PKTM, saya secara resminya saya agak tidak puas hati cara layanan pihak TM terhadap persatuan. Ya, terutama saya. Ya, saya sebagai presiden sepatutnya dia ambil kira apabila kita memohon pertemuan, kita mau berbincang keluhan-keluhan kawan-kawan kat belakang. Ya, jadi kalau misal kata ialah kalau melibatkan cash flow yang banyak, beban tu diserahkan dekat kita. Jadi mungkin isu-isu ni agak melemahkan pihak kontraktor. Ya? Bayangkan kalau satu syarikat ada 50 pekerja. Kalau ada 1,000, di belakang tanggungan keluarga lah bagaimana. Jadi ini salah satu kerajaan kena ambil maklum. Specifically TM kena ambil maklum benda ni. Ya? Jadi saya ingat dengan itu, inilah sikit sebanyak yang boleh saya kongsikan. Ya? Sebab bukan kita nak merosakkan TM, tetapi pada saya sebagai PKTM Presiden, saya mahu TM untung. Dan juga saya tidak mahu kontraktor saya tak boleh bernafas. Maknanya tak untung. Ya? Jadi kita nak bernafas saja. Ada di kalangan saya punya members ni dah 30 tahun. Kadang-kadang daripada bapa dah turun ke anak kan, jadi quite sensitif lah. Isunya kalau pihak TM tak mendengar, saya pun alhamdulillah saya sempat bertemu dengan Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa pada Majlis Hari Raya. Saya disampaikan hasratnya. Jadi Tan Sri pun ada maklum, insyaAllah kita akan tengok, cuba berunding dulu dengan pihak TM. Itu yang dimaklumkannya. Jadi setakat itu, buat masa ini kalau saya ada Engineer Haji Sahak, dia pun orang lama dalam PKTM. Mungkin Haji Sahak kalau nak tambah, saya bagi 3 minit untuk Haji Sahak tambah. Terima kasih kepada Datuk Zakaria dan juga Datuk Alim dan media semua. Seperti apa yang telah dijelaskan tadi, kegusaran yang dihadapi oleh pihak kontraktor sebenarnya baru-baru ini apabila idea Telekom Malaysia untuk melibatkan kontraktor dalam sistem turnkey. Kita selama 30 tahun buat projek dengan Telekom adalah on service orientation. Maksudnya kita Telekom bagi projek tu kita do the service installation part. Tapi sekarang turnkey, that mean from A to Z, dari segi design, planning, procurement, material, logistik, security, everything dibebankan kepada kontraktor dan pada harga yang mengikut simulation yang kita buat tidak memadai. Kita minta dalam tu planning fee, tak diberi. Management fee dia bagi, kita minta 15%. 2% saja yang dia boleh kira. Jadi kita tengokkan bahawa dari segi material kontrak turnkey biasanya lah, yang saya pernah handle turnkey biasanya 5 tahun ke atas. Yang ni dia bagi 1 tahun. Procurement of material, kawan saya ada yang supplier katakan 3 ke 6 bulan.
kabel fiber cable yang kita buat. Sekarang ni is capacity dia, requirement all over the world is great. They are not looking at kita punya kabel berapa kilometer je nak, kan? And then kita pula kadang-kadang mungkin kabel tu kalau kapasiti tempatan tak cukup, kita kena import. Importing, just imagine all the logistic issue sekarang ni, worldwide shipping issue will take another 3 months, 6 months. So kita contract 1 year, 3 months, 6 months dapat material, hanya 6 months oleh kita implement. Jadi what is the meaning? So these are the factor yang kita nak bincang dengan pihak Telekom secara rasional, kan? Is there any other method other than turnkey that we can discuss? Kan? Umpamanya the present CNC contract, kita umpamanya cuba lihat dari segi elemen-elemen yang negatif, kita plant unit tu, kita dah pergi proposal pada tu, only maybe about 20 plant unit, you revise that one, maybe okay. Put the status quo, kita pun tak ada macam pening kepala nak get all the funding to do purchase material and that for 1 year. Kalau surplus of material kita beli tu, apa yang kita nak buat? Dengan term-term yang dari segi cut loss factor dan sebagainya tidak diberi, jadi beban kita. That mean kita take this project turnkey, already written there you are going to lose so much. So bagaimana? Tapi kalau kita tak ambil, kita maksudnya seolah-olah kita tidak berterima kasih kepada TM yang selama telah memberi projek kepada kita. So we are in a dilemma lah, macam tuan kata, that dilemma. That's why kalau kita ajak berbincang, perbincangan tu hanya managerial level lah, low level. Mungkin apa yang kita katakan ni tak sampai kata. Jadi kita minta at least this time kalau boleh meeting dengan the senior VP, atau kalau CEO boleh, let us discuss. We have nothing to hide. We want to give pandangan-pandangan positif. It's not only to critique, because we want the nation to be. We understand that without the broadband, high-speed broadband ni, the investor will be, we don't like to come to Malaysia. We understand that. So we want a win-win solution for all lah. Itu saja yang saya kata. Ya, selama PKTM ditubuhkan hampir 30 tahun, belum pernah kita buat sidang media sebegini rupa. Ya. Sebab kita boleh berbincang. Daripada dahulu punya chairman, CEO, boleh berbincang. Tapi rasa saya dah sampai satu tahap yang agak breaking point for me untuk buat sidang media ini. Jadi pada saya berterima kasih kepada Dewan Perdagangan Melayu, Presiden Tun Haji Halim dan juga MTN kerana sudi mendengar keluhan kita. Jadi saya pun berharap agar pihak kementerian, MC mengambil maklum tentang keluhan kita semua ini. Dan kalau tak silap saya, setempoh 30 tahun JKH ni wujud, nama betul-betul lah, JKH, MP kepada RR, rasanya kita dah lay kabel hampir 9 bilion, ya, 9 bilion harganya, 9 bilion. Jadi mana mungkin kita boleh tinggalkan TM itu saja. TM ni seperti macam rakan strategi kita, ya, rakan strategi kita. Jadi saya ucapkan terima kasih pada semua media dan juga sekali lagi Dewan Perdagangan Melayu kerana sudi mendengar keluhan daripada pihak PKD. Sekian, terima kasih. Jadi ya. Setakat ni nilai kerugian dah beritahu berapa? Kerugian? Nilai kerugian. Kerugian tak ada. Dia belum ada kerugian, tetapi kita ada merasa keperitan dengan keadaan segini. Jadi rasanya dari segi harga kita tak boleh bincang di sini. Kita kena berbincang dengan pihak TM lah. Ya. Masalahnya sekarang is on future project, bukan yang existing project. Masalahnya dah lama. Masalah dah lama. Jadi dia dah sampai macam Tuan Haji breaking point. Ya. Masalah dah lama, tetapi macam tak dilayan lah. Tak dilayan. Kalau you tak nak buat,
ada orang lain boleh buat. Jadi saya cakap bukan begitu terjemahan yang patut Telekom buat. Sepatut kita berbincang. Jadi ada tak pihak TM mengkaji berapa ramai company-company Bumi Putra yang dah berjaya kolaps. Saya rasa pihak TM tidak buat kajian. Ramai yang dah besar tiba-tiba jatuh. Ya. Jadi sangat itu saja yang saya boleh jawab, saudara. Mana contractors yang serving TM sekarang, yang punya capacity tak boleh nak move beyond jadi service company. Okey. Dia tak boleh nak buat turnkey. Is that basically the problem? Begini, bila kita sebut turnkey, kalau dulu turnkey nya 4 company aja yang buat turnkey. Tapi sekarang turnkey dekat 600 company turnkey. Rasa saya lah. Betul lah. Kalau tak betul, betulkan saya. Ya. Jadi you kena come up dengan you punya cash flow, you kena engage dengan bank, you nak kena engage dengan supplier pula minta credential account you semua kan. Jadi kalau tak boleh, Telekom dia beli barang mungkin dia syarikat besar, dia beli barang mungkin dapat harga yang agak berpatutan. Tetapi kalau macam syarikat-syarikat yang 100 syarikat ini, mungkin dia beli 1 dram, 2 dram, 3 dram, 4 dram, agak-agak boleh tak dapat harga kompetitif. Kan? Jadi saya ada supplier, saya boleh bagi 2 minit untuk Cik Yusri, jangan lebih 2 minit saja, saya boleh bagi 2 minit untuk cakap betul tak apa yang saya cakap ni. Kalau salah, betul kan? Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya rasa isu ni dia ada beberapa isu lah. Isu pertama adalah big picture dia, harga semua naik. Dari segi food industries naik, construction services naik, banking facilities naik, operation cost naik, tetapi Telekom turunkan harga kepada kami. So itu isu yang agak bertentangan. Kita pun tahu ayam pun naik harga. So the rest of the food chain akan naik harga. Tapi harga kerja-kerja turun. Kemudian ditambah pula dengan sistem kenaikan harga basic pekerja yang juga naik. Jadi cost operation semua naik. Jadi kemudian yang kedua, Telekom every year dia membeli barang material berbilion. Tapi disebabkan projek Tengki ni, semua pembelian barang tu akan serahkan semua kepada kontraktor ni yang nak beli barang tu secara berbilion. You agak-agak mana dia orang dapat duit nak beli ni? Ada ke duit financial muscle macam mana Telekom ada untuk mereka beli material? Tak ada. Dan dia akan menyebabkan kerugian. Kemudian yang ketiga, kontrak tu selama setahun. Kalau planning on beli material saja macam tu Haji Saad tadi, kita pun dah 3 bulan. Barang sampai kat saya 2 bulan. Itu cuaca lagi. So mungkin 6 bulan. Effectively kontrak tu mungkin tinggal 6 bulan saja. So macam mana dia nak recover semua investment cost dia orang dari segi main machine, material dan metod yang dia invest dalam projek ni, dia orang takkan boleh recover. On top of that, kalau dia orang pergi bank pun akan ambil 8 to 10% margin upfront. So kiri kanan depan belakang semua rasanya akan menekan kontraktor lah. Persoalannya rugi atau untung tu yang kita nampak ni, kalau kira-kira calculation tadi nampaknya memang akan menempuh cabaran yang sukar lah di masa hadapan. So dari segi barang pun kita tahu, pembekalan raw material semua naik harga dah. Ini isu yang semasa semua orang tahu. Jadi adalah sampai masa lah mungkin pihak Telekom dan kontraktor dia beri peluang untuk kita present fakta-fakta, dan Telekom dan juga di dasmi soal dasar. Saya rasa soal dasar negara pun perlu dibetulkan. Bagaimana polisi procurement oleh GLC Malaysia. Soal dasar perlu lihat bagaimana nak membantu, benefit to Malaysia macam mana, benefit pada rakyat macam mana. Bukan sekadar untuk tengok akhir tahun kemudian sini untung atau rugi kan. I think soal-soal pekerja Telekom, macam kita orang pekerja Telekom mungkin 600 company, tapi dalam syarikat mungkin ada 70-80 orang. I think the change of reaction tu sangat besar kepada rakyat Malaysia. Itu saja. Betul. Terima kasih. Soalan. Jadi tujuan kita buat press conference pada hari ini adalah untuk meminta pihak atasan dan juga CEO TM untuk berbincang dengan persatuan bagaimana kita nak menyelesaikan berkenaan dengan kerugian yang akan dihadapi oleh kontraktor ini, kerana mereka ini walaupun
ada yang dah besar tetapi belum cukup dan tidak dapat mengadakan turnkey seperti yang dicadangkan oleh TM. Kalau satu syarikat memerlukan 50 orang dan memerlukan buat procurement sendiri, jadi procurement yang dilakukan oleh syarikat itu tidak akan kompetitif sebagaimana TM membeli secara bulk, secara besaran kan. Jadi itulah yang disampaikan oleh pihak persatuan kepada kami, dan kami berharap supaya pihak Telekom melihat dalam perkara ini dan pihak kerajaan terutamanya melihat bagaimana GLC ini bertindak dan menjaga kepentingan usahawan juga. Jangan kata orang apabila untuk membesarkan profit GLC itu sendiri, kita telah menekan usahawan-usahawan yang berada di luar ini dan menyebabkan mereka kerugian, dan jika mereka kerugian maka 9 bilion yang kita laburkan ataupun yang kita telah buat pada masa akan datang tidak ada siapa lagi yang boleh membuat untuk Telekom Malaysia. Itu. Kalau saya boleh tambah pandangan adalah secara dasarnya GLC tidak boleh berperanan seperti mana syarikat swasta kerana ia didana dan disokong oleh kerajaan dan dilindungi oleh kerajaan. Jadi GLC adalah sebagai satu extension kepada government, dan vendor-vendor ini adalah extension kepada GLC berkenaan. Dan bottom line, keuntungan tidak boleh dijadikan matlamat yang utama. Pembangunan ekonomi negara, pembangunan ekonomi vendor perlulah menjadi salah satu KPI yang penting. Dan benda ini telah diulangi oleh persatuan-persatuan MTM, Dewan Perniagaan dalam pelbagai siri bincangan, forum bertahun-tahun, termasuklah 4-5 tahun dahulu, bahawa bottom line tidak boleh dijadikan yang terutama. Kalau itu yang jadi utama, dan kita hanya akan mencari vendor-vendor yang boleh bagi murah sekali, iaitu syarikat yang punya kapasiti capex yang terlampau besar. Dan kalau tidak, kalau nak murah, kita cancel semua kontrak vendor, kita outsource je lah kat negara China, semua murah. Tapi kalau kita nak bangunkan ekonomi kita, kapasiti kita, kemampuan kita, kita perlu mengambil maklum tentang permasalahan berlaku dan bekerjasama sebagai satu pasukan. Jadi ekonomi membina, isi rumah yang bergantung kepada perolehan-perolehan ini terus dibina dan dibela dan terus membangun ekonomi. Dan pembangunan vendor ini adalah salah satu elemen cara pembangunan ekonomi di Putra yang telah pun menjadi aspirasi kerajaan sejak bertahun-tahun. Dan kita harap insiden ini akan menjadi iktibar supaya kita bekerjasama dengan lebih erat untuk memastikan yang dikejar dapat, yang dikendung tak tercicir, insyaAllah. Actually bottom line dia, mereka nak jumpa CEO Telekom lah senang. Yang bawah-bawah ni tak boleh selesai masalah. Betul. Hanya yang bawah-bawah ni hanya dia akan melaporkan kepada atas. Setuju. Jadi kalau mereka panggil orang bawah datang jumpa mereka, makna macam melepas batuk di tangga saja. Betul. Jadi matlamat mereka datang jumpa MTM ni, menjemput kita ni nak menyampaikan kepada mereka bahawa mereka nak jumpa CEO, nak jumpa pembuat keputusan. Kerana apa-apa dasar yang mereka bawa hari ini kepada mereka bawa kepada kontraktor tu tidak sesuai. Bukan mereka tak boleh buat kerja, mereka kata tak sesuai kerana dulu masa waktu untuk Telekom semua nak buat. Jadi kerja yang labor intensif ni bagi mereka. Tapi bila beli barang dah tak ada untung, kan mereka tolak pula pada orang ni. Macam mana mereka nak hidup? Jadi dasar kerajaan, semangat kerajaan mengadakan kontraktor-kontraktor ni kerana mereka mahu menjanakan ekonomi bagi Malaysia, menjanakan ekonomi bagi rakyat Malaysia. Jadi kalau menjanakan ekonomi ni merugikan, jadi yang akan mati adalah usahawan Malaysia. Usahawan asing pula akan masuk pula nanti. Kan sekarang ni dalam keadaan ringgit yang jatuh, pekerja asing pun tak nak datang dah. Tak nak datang dah pasal harga ringgit dah turun. So last kali kita ni lah lokal inilah yang akan menghadapi ni semua. So orang asing dah keluar lah, kita yang tinggal. So harapan mereka hari ini
datang kepada MTM dengan jelas mereka mahu bertemu dengan pembuat keputusan supaya mereka faham, bukan mereka nak faham mengapa bagi tengki kat kita, kat mereka. Adakah Telekom akan membantu mereka dalam segi keuangan ke, dalam segi kepakaran ke? Jadi mereka nak tahu. Mereka pun dalam dilema sekarang. Bukan mereka kata mereka tak boleh buat, mereka boleh buat. Tapi mereka dalam keadaan bagi seketul macam ni, mereka buat apa? Nak buat macam mana? Harga pun murah. Harga pun mereka ikut mungkin harga Cina, kan? Bukan harga, sedangkan barang ni Cina tak boleh buat, negara lain boleh buat, harga dia lain pasal ringgit pun dah jatuh, kan? Ya, betul. So itu yang mereka sebenarnya meminta MTN dan juga Dewan Perniagaan Melayu untuk membantu mereka memanjangkan mereka punya permintaan untuk bertemu dengan pembuat dasar dan pembuat keputusan Telekom Malaysia. Itu je. Betul. Kan? Lain tak ada. So kita harap mereka punya keluhan hari ini didengar dan diberi masa untuk mereka bertemu dan mencadangkan kepada Telekom Malaysia ataupun memberi pandangan kepada Telekom Malaysia bagaimana yang lebih efisien untuk mereka menabur bakti kepada Telekom Malaysia. Boleh hashtag tak? Tu jumpa lembaga pengarah tu. Ha? Jumpa Itu lembaga je. pengarah tu. Tak dapat. Ini Baria. Betul? Siapa lagi? Nak komen? Ada siapa nak komen? Soalan? Azami, last. Azami. Tak ada. I think semua dah Oh, dah, cakap. eh? Cuma itulah saya nak apa yang Cik Aziz sebut tadi. Sepatutnya Telekom tak boleh bagi tumpuan semata-mata untuk menjana keuntungan. Dia ada tanggungjawab lain. Maknanya you kena develop vendor yang ada ni. Bumi Putra punya vendor ni. Bangun usahawan Telekom ni bermula lama dulu. Kita tak ada masalah. In fact ada pun syarikat yang ada pada hari ini berasal daripada konsortium yang ditubuhkan kerana vendor-vendor ni. Betul. Kawan-kawan saya boleh yang dia bawa pergi ke Korea masa tu. Dia balik dia buat satu konsortium. Macam itulah Telekom jaga dia punya usahawan tu yang vendor-vendor yang nak develop ni. Tapi sekarang ni nak jumpa memang susah. Ada masalah kita nak bincang pun tak boleh. Itu saja sekarang. Terima kasih. Okey, kalau tak ada apa-apa, ada nak fotografi ke? Okey. Boleh. Pakai mask kan? Sini je lah. Sini je lah. Sini je. Pakai mask je. Pakai mask. Pegang